Maka beliau pun disambut, marhaban bil akhi salih. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Satu sama lain. Anda baca dulu matan ini. Kemudian di langit pertama beliau baginda bertemu dengan Nabi Allah Adam. Dan di langit yang kedua baginda bertemu dengan Nabi Allah Isa dan Yahya. Memang banyak para ulama mencari hikmah. Kenapa langit pertama Adam? Kenapa langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya? Kenapa langit ketiga Nabi Allah Yusuf? Nabi naik lagi ke langit yang keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris. Yang kelima bertemu dengan Nabi Allah Harun. Yang keenam naik lagi bertemu dengan Nabi Allah Musa. Dan yang ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim yang sedang menyandarkan badannya di Baitul Ma'mur. Pendalilan yang sabit, kenapa dan mengapa tak ada, tidak diketemui. Cuma barangkali timbul hikmahnya. Kenapa Nabi Adam dulu? Kenapa selepas langit itu langit yang kedua Nabi Yahya, Nabi Isa? Cuma ada catatan menyebut dalam kitab Subulur Rasyad, Subulul Huda war Rasyad, fi sirati khairil ibad, yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Yusuf As-Salihi Asy-Syami yang wafat 942. Dia buat catatan dengan menyebut bahawasanya hikmah Nabi kita berjumpa dengan Nabi Adam, kemudian Nabi Yahya, Nabi Isa, walaupun tidak ada sabitan kenapa dan mengapa, cuma barangkali hikmahnya adalah, pertama, Nabi Adam itu di langit yang pertama kerana Allah ingin mempertemukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia yang pertama dijadikan Allah, bagi menyambut sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebut oleh Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Salihi dalam kitab itu, dia kata al-hikmatu fi kauni Adam fi sama'id dunya li'annahu awwalul anbiya. Kerana Nabi Adam ini nabi yang pertama, diletakkan di posisi yang pertama, di langit yang pertama untuk menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmahnya. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga pandangan menyebut bahawasanya kenapa Nabi Adam? Kerana nak ingatkan manusia tentang asal kejadian manusia itu daripada tanah. Wallahu a'la wa a'lam. Itu hikmahnya sahaja. Dan Nabi naik ke langit yang kedua seperti biasa, disambut marhaban bil akhi salih. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh. Seperti disebut dalam sebahagian riwayat, macam ayah menyambut anak. Punya santunnya para anbiya di antara mereka. Dan hikmahnya juga, kata Imam Muhammad bin Yusuf As-Salihi Asy-Syami, dikata apa? Kenapa Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit yang kedua? Katanya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kerana Nabi Isa itu adalah simbol kepada roh. Kerana elemen tanah sahaja tak memadai tanpa roh. Begitu juga dengan Nabi Yahya, simbol kepada hidup. Wallahu a'la wa a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, tuan-tuan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki dengan ditemani Jibril ke langit yang ketiga.
seperti biasa santunan para anbiya, santunan para nabi. Langit yang ketiga yang bertemu dengan Nabi Allah Yusuf. Maka Nabi Allah Yusuf menyantuni Nabi, marhaban bil akhi salih, selamat datang saudaraku yang saleh. Dan kata ulama, kenapa langit ketiga itu Nabi Allah Yusuf? Kerana setelah tanah dan roh itu bersatu, maka dijadikannya dengan sebaik-baik kejadian. Maka Nabi Allah Yusuf alaihissalam simbol kepada sebaik-baik kejadian yang diberikan rupa parasnya yang memukau mata memandang. Subhanallah. Simbol kepada indahnya ciptaan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang keempat dengan bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihi salam. Yang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apa hikmahnya? Maka catatan buku Subulul Huda war Rasyad ini menyebut bahawa hikmahnya adalah kerana setelah manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik kejadian, ditekankan pula dengan aspek keilmuan. Nabi Idris ditafsirkan sebagai Nabi yang menterjemahkan manifestasi ilmu. Al-Imam Al-Qurtubi pernah quotekan hal ini. Dia kata apa? Awwalu man khatta bil qalam wa awwalu man nazara bi ilmin nujum wal hisab. Orang pertama yang menulis dengan qalam adalah Nabi Allah Idris. Orang pertama yang meneliti ilmu astronomi dan ilmu hisab adalah Nabi Allah Idris. Dan Nabi naik semula lagi ke langit yang keenam. Nabi naik langit yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Allah, yang kelima bertemu dengan Nabi Allah Harun. Nabi Allah Harun ini tuan-tuan, manusia yang terkenal dengan hikmah, kebijaksanaan, kerana dia ini, kerana ilmu tanpa bijaksana tak lengkap. Sebab tu Nabi Allah Harun simbol kepada kebijaksanaan. Dalam kitab itu menyebut. Dan naik lagi bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Kalimullah, orang yang bertuah, berinteraksi dengan Allah. Simbol kepada munajatnya. Kehebatannya bermunajat dengan Allah. Dan akhirnya kemuncak bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, yang diiktiraf sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Lambang unggul hubungan antara manusia dengan Allah, sehingga lekatnya dengan gelaran Khalilullah. Kita berhenti sekejap untuk memberi laluan kepada azan. InsyaAllah kita serba sedikit menceritakan tentang fakta, kemudian kita akan mencari hikmah dan kita akan meneruskan dengan fasa lain, iaitu tentang hal ehwal semasa. Wallahu a'lam.